kasih kepada anak dan rakan majlis yang berhormati kanan, guru kaunseling, seterusnya adik-adik anak-anak yang saya hormati sekalian. Baik, yang pertama saya nak minta 40 minit dengan kamu semua boleh? Okey, saya nak minta adik-adik yang duduk sebelah sini tolong kursikan kursi kamu menghadap saya, boleh? Barulah, tolong. Okey? Alright, duduk selesa mungkin. Okey? Dah? Okey, adik-adik sekolah menengah Sains Q. Okey. Tingkatan 1 kan? Okey. Tingkatan 2. Ada kan? Tingkatan 3. Baik, saya difahamkan bahawa pertemuan kita pada petang ini hanya melibatkan pada tingkatan 1 dan 3 sahaja, betul? Dan saya percaya tingkatan 1 dan tingkatan 3 dia enam. Dia kancing sikit, betul? Ha? Sebab biasanya dalam sekolah asrama tingkatan 1 dia tak enam dengan tingkatan 2, tingkatan 3 dia tak enam dengan tingkatan 4, tapi dia kancing dengan abang kakak tingkatan 5 dan juga adik-adik tingkatan 1, betul? Salah? Okey. Kenapa saya kata begitu? Sebab saya juga lahir dari sekolah asrama. Tapi asrama saya tak berapa nak penuh dekat sekolah adik-adik asrama penuh. Saya sekolah menengah kebangsaan agama sahaja. Oh, minta sekolah saya tak dapat. Oh, mana kan? Kita masuk dalam sekolah agama. Okey. So, adik-adik tingkatan 1 dan tingkatan 3 dah habis semester hujung tahun, hujung semester? Ada yang dah dapat keputusan? Belum? Ya ke? Dan kita dah dapat keputusan? Tak tahu. Habis macam mana dah dapat hadiah masa hari apresiasi nanti? Ha? Tak tahu? Tak payah. Sebab korang semua akan dapat straight A lah. Ha? Kalau sains kan? Betul tak? Kalau ada yang dapat B. Okey. Ada yang dapat B sains. Ada yang dapat B sains. Ada? Ampun. B matematik. Sepatutnya orang kena keluar tau. Tak layak untuk sekolah sains. Kalau sains dan matematik B. Setuju tak? Ha? Okey, tak apa. Tak apa macam mana kan? Ha? Subjek tu susah sangat. Soalan tu tak belajar boleh tanya. Ya ke? Ya dah tu. Padahal orang hajar. Orang je. Ha? Sikit-sikit nak perlucingan. Ha? Sikit-sikit nak ada tak cikgu ada tak soalan sport. Ha? Tak payah. Zaman sekarang ni tak ada soalan sport-sport je. Belajar semua. Barulah jadi orang pandai. Barulah ambil SPM. Ke SPM tak penting? Habis ada orang kata tak payah ambil SPM. Tak payah masuk mesti buang masa. Okey ke? Buat apa kita masuk sekolah asrama kalau kita tak nak skor Buat apa kita cemerlang dalam SPM tapi kita nak jadi orang yang biasa-biasa saja. Buat apa? Sama lah kedudukan kita dengan sahabat-sahabat kita yang Allah uji dan tak benarkan dia berjaya macam orang lain. Tapi saya tak nak kata orang yang tak berpendidikan tinggi itu tak berdaya. Ramai saja orang yang tak
belajar tinggi, tapi alhamdulillah Allah beri peluang pada dia untuk berjaya, betul? Dan kamu ini yang berjaya, yang dapat straight A, yang 4 flat bila universiti, kamu akan kerja dengan mereka-mereka orang kampung dan orang yang tak berpendidikan ini. Setuju? So, adik-adik kita jangan sombong diri. Okey? Rezeki masing-masing. Betul? Jodoh pun masing-masing. Betul tak? Orang jangan kata di sekolah ini ada loving couple, very loving each other. Ada couple ke sini? Okey, saya bagi peluang. Siapa nak isytiharkan couple ni kat sini? Tolong angkat tangan. Adik-adik, dengan kuasa dan mandat yang diberikan kepada saya isytiharkan couple yang ada dalam dewan pada hari ini bubar serta merta. Apa yang pokok sangat? Keras orang yang ambil ke? Satu saya nak pesan. Adik-adik yang ada couple sebelum ni, kadang-kadang tak ada kan? Sebab ada berubah kan? Kalau sebelum ni, orang couple percayalah bahawa sebenarnya orang jaga jodoh orang. 3 tahun kot-kot nanti sampai kata 5 tahun orang couple dengan dia. Last dia kahwin dengan orang lain, padan muka orang. Dah tak sempat menjaga jodoh orang lain. Pasal jodoh ni kan, kalau lah korang tengok di sekolah ini, dia nak segala-galanya, kau lah satu-satunya pembongah dia. Sebab nanti kalau berada di universiti, berada di tempat kerja, orang baru tahu langit tinggi rendah. Kalau yang pergi kat universiti, macam-macam orang ada. Nah, orang Johor, orang Melaka, orang Sabah ada. Buat apa nak cari orang mana? Kampung apa? Orang JT? JT. Siapa JT nak? Ada orang JT tak? Ada? Alah, rendahnya lah. Ada orang JT? Ada. Orang SPU dah? Ada. Angkat tangan. Dah kenapa orang jauh sangat? Orang ini orang dah jauh sikit. Zaman saya, saya di sekolah, berada di kampung, di Rompit Pahang. Saya membesar dengan atuk nenek saya di Pontian. Tahu tak sekolah saya ke mana? Jauh, 3 kali lipat, tahu tak? 3 kali lipat baru sampai kampung saya. Kalau yang sekolah asrama penuh, ada yang kawan saya duduk di Rompit, tapi sekolah ni Sains Selangor, Sains Hulu Selangor, Sains Kuala Selangor. Bayang lah, nak kena letak 3 negeri baru sampai. Korang ini mesti kes 2 minggu balik rumah ni, betul tak? Macam mana nak pergi tadi? Ini baju kau masuk rumah, bapak bawa balik. Yo lah tu. Aku tahu lah anakku macam tu. Okey, adik-adik,
semua satu tanduk yang sebenarnya kita pun umur 13, umur 15 kena. Apa dia? Masalah bully dan juga gangguan seksual. Amboi korang. Amboi lalu Aku tanya lagi, kalau tak jawab, siap. Okey. Saya akan ceritakan, saya akan jelaskan kepada kamu semua. Tapi sekiranya kamu ada persoalan, kalau saya tanya, tolong beradab semasa menjawab. Macam mana caranya? Bila saya tanya, jawab seorang-seorang je. Okey? Angkat tangan, jawab. Saya tak nak dengar langau. Okey? Sekolah ni tak ada langau. Tahu langau? Jadi kata, oh, tak tahu kata. Semua nak cakap, patah harap kita buka dengar. Okey, saya tak nak macam tu. So kita kena ada. Kan? Kalau kita dalam kelas pun, kalau nak menyangkut cikgu cakap kan, kita ada adab dia. Kan? Tak boleh nak main cakap-cakap. So sama juga kan, kita dekat hari ni, kalau ada soalan, tolong angkat tangan. Kalau saya tanya, tolong jawab. Angkat tangan dan jawab. Betul salah, tak ada masalah. Okay? Kita dalam proses belajar. Dan setiap soalan yang saya tanya, saya akan ada hadiah. Okay? So, boleh kita teruskan hari ini? Saya ada sampai pukul 5.30 dengan kamu hari ini. Boleh kan? Okay. Di sekolah ni boleh bawa telefon bimbit? Bukti lah. Ada sekolah-sekolah boleh bawa telefon lah. Okay. So, next. Alright. So, hari ini kita akan bincangkan berkenaan dengan gangguan seksual. Definisi dia, pengertian dia, takrifan di bawah undang-undang. Kemudian kita akan tengok cara-cara dia, apa jenis-jenis dia pula, faktor dan juga kesan. Okey, so ada kuis lepas ni. Siapa tak jawab, gagal dalam jawapan, dalam memberi jawapan yang betul, kita denda dia. Boleh? Okey. Saya nak minta tolong semua duduk elok-elok. Jangan mengangkat dagu. Pernah tak tengok video budak-budak RMC? Budak mata tentera. Tahu kan kalau dia duduk kan? Dia akan duduk tegak aja. Okey? Tapi dia tak nak bawa dia duduk. Sial, dia nak. Okey. So, kita pergi pada yang pertama. Definisi dan konsep gangguan seksual. Okay, apa dia? Section 2 atas kanak-kanak berumur bawah 18 tahun. Maksudnya semua remaja yang berusia 18 tahun ke bawah adalah kanak-kanak, walaupun dia dah berjanggut, berjambak, tak ada rambut dah kat kepala, as long as dia berumur 18 tahun ke bawah, maka dia adalah kanak-kanak. Jadi akta kanak-kanak, akta gangguan akta perlindungan kanak-kanak akan terpakai kepada semua lelaki dan perempuan. Tak ada transgender. Lelaki dan perempuan bawah 18 tahun. Kalau dia nak jadi nyah ke, nak jadi jak ke, nak jadi boy ke, tak. Kita akan tengok dia ni siapa, lahirnya dia sebagai apa. Okey? Okey. Seterusnya, section 4, amal seksual fizikal. Okey. Ini istilah
Abang seksual. Salah yang salah benar Abang seksual kan? Apa benda? Gangguan seksual fizikal. Dia ada dua kaedah. Satu abang seksual fizikal dan satu lagi bukan fizikal. Yang fizikal ni ada sentuhan. So boys, kalau ada sentuhan kamu hadapi, tak kira lah siapa saja. Sentuhan itu adalah sentuhan antara bahagian-bahagian tertentu, maka itu akan dikategorikan sebagai jenayah seksual. Ladies and gentlemen, girls, you all lagi lah. Setiap inci daripada ujung kuku sampai ujung rambut, kalau ada sentuhan, maka dia dikategorikan sebagai amal seksual fizikal. Okay? So tak kira lagi ke perempuan jangan kata lagi bila buat sentuhan pada kamu, oh dia kena. Even perempuan pun, ini perempuan pun kau boleh harap ni, ramai ni yang kononnya aku dilahirkan salah hari bulan, patutnya aku jadi lelaki, kenapa jadi perempuan? Dia pun perbuatakan tomboy dan gatal nak jadikan kamu sebagai girlfriend dia. Tolong. Ada. Sama juga apa? Yang dah dilahirkan sebagai lelaki, tolong jadi lelaki. Jangan memandai-mandai tukar identiti. Right? Faham? Ada soalan? Ada soalan? Ada soalan? Tengah-tengah hari ni kena ni saya kena duduk sini sebab saya adalah okey. Seterusnya, Seksyen 15 Akta Kesalahan Seksual Kanak-kanak 2017. Amal seksual bukan fizikal. Dia tak sentuh kamu, tapi apa dia buat? Dia tunjuk gambar, dia bagi dengar audio, dia tulis, dia lukis. Ada ke? Ada? Siapa? Kalau ada kita terus balik sekarang. Okey. Ada soalan tak? Ada soalan? Okey. Next. Undang-undang yang terpakai. Pada ketika ini kita ada beberapa akta yang digunakan untuk mengawas dia atau mencegah kesalahan atau perbuatan seksual ini, especially terhadap kanak-kanak. Kanak-kanak umur berapa? Umur berapa? 18 ke bawah. Okey. Yang pertama, akta kanak-kanak. Okey, akta kanak-kanak semua orang akan terpakai. Kat situlah dia bagi definisi siapa itu kanak-kanak, apa hak dan tanggungjawab kanak-kanak. Kamu tahu tak apa hak kamu? Tahu tak? Hak untuk hidup dengan selamat, itu hak kanak-kanak. Hak untuk belajar. Kalaulah ada di kalangan kita, keluarga kita ke, tiba-tiba dia tak pergi sekolah, tingkatan 3 tak pergi sekolah, mak bapak dia kata kau kahwin lah lagi lulus, aku tak ada duit nak sekolahkan kau. Tak boleh. Sebab kita, kamu ni, kita lah, kamu sebagai kanak-kanak, hak kamu adalah hak untuk belajar. Jadi kalau ada kamu kena kerja, kamu kena kahwin, yang itu dah melanggar hak kamu. Hak kamu dilindungi di bawah akta kanak-kanak. Seterusnya kita ada akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak. Ini akta baru ni, tahun 2017. Kalau sebelum ni hanya ada kanun penyiksaan saja. Tapi spesialnya pihak paling
Parlimen buat satu undang-undang khusus untuk menjaga anak-anak ini. Kok banyak sangat cerita ni. Kalau kita tengok dekat social media, siapa ada TikTok agak-agak? Siapa ada Insta agak-agak? Siapa ada WhatsApp agak-agak? Banyak orang, paling tidak semua ada WhatsApp. Betul tak? Tapi bagaimana nak share kelasnya? Cuti sekolah? Telegram. Okey. Semua ada Telegram kan? Saya untuk Telegram lagi besar daripada WhatsApp kan? Nak hantar banyak dokumen, nak share aktiviti kan? Betul? Okey. So, akta itu dibuat untuk melindungi kanak-kanak. Sebab banyak sebenarnya. Nak jaga korang ni. Masuk Insta, masuk TikTok, terpengaruh je. Lepas tu buat konten-konten yang tak sepatutnya. Korang tahu tak, especially girls, korang ni yang pergi upload video-video yang kadang-kadang biasa je pakai tudung, pakai makeup. Lepas tu ada dekat sekolah. Rasa-rasa dia dekat tak? Kena. So janganlah. Yang pertama, jangan dedahkan identiti kamu dalam dunia maya ini. Banyak benda yang berlaku. Tengoklah menarinya, jogetnya, pakai tak cukupnya. Sama juga yang lelaki pun. Buat konten tak apa-apa. So bila banyak pengaruh, itulah masalah yang timbul. Jadi adalah akta khusus. Yang seterusnya kanun kesiksaan. Ini akta yang lama dah. Sejak kita merdeka lagi. Akta kesalahan jenayah. Alright. Seterusnya kita ada akta keterangan saksi kanak-kanak. Kamu tahu tak kalau kamu dipanggil jadi saksi? Okey. Pertama, untuk kes kanak-kanak, kes di mana perbicaraan itu akan dilakukan secara tertutup. Maksudnya orang lain tak boleh ada, kecuali peguam kamu sahaja. Peguam, tertuduh, saksi, hakim, pegawai mahkamah. Orang lain tak boleh ada. Sama juga dengan keterangan yang diberikan oleh kanak-kanak. Ada kaedah pemakaian undang-undang ni. Jelas tak sekarang? Ada soalan? Ada nak tanya pegang? Ada? Yes, brother, come here. Sebut nama, tindakan dan apa soalan? Okey. Sikit-sikit. Ahmad Zaidi. Zaidi, okey. Saya kalau macam masyarakat seorang doktor dia kena cedera, lepas tu dia diminta buat keterangan, lepas tu dia kena buat sama macam saksi ini tak? Okey. Terima kasih. Lupa lah. Okey. Radio dia tanya untuk kes cedera, kalau dia dilaporkan kepada polis, pihak polis akan minta dia buat keterangan. Jadi nak kena cerita yang mana satu, cerita yang betul-betul ke, cerita olok-olok ke, atau cerita yang diarahkan oleh pihak itu. Jawapan dia, kita kena cerita yang betul lah. Bila kita kata saya didera macam mana? Saya kena rotan. Okey. Berapa kali kena rotan? Mungkin 2, mungkin 3. Tapi dalam tu lah, sebab saya rasa ada 2 atau 3. Ada kesan tak? Ada. Kat mana? Kat belakang. Ada bigat tak? Ada. Kita lah macam tu. Janganlah pula pendapat saya tak kena lah, saya tak pasti lah.
Nanti sebab dia ada pegawai-pegawai polis, kalau perempuan kes seksual, kakak-kakak polis yang akan ada dengan kamu. Brother-brother dia tak akan cakap. Tapi jangan kata kakak-kakak tak garang. Silap-silap, terpucil keluar kat situ. Okey. So, yang seterusnya kita tengok cara gangguan seksual. Bagaimana dia boleh berlaku? Yang pertama, lisan. Siapa boleh bagi contoh gangguan secara lisan ini? Siapa boleh bagi contoh? Ya, benar. Okey, nama? Nama? Iqbal Hakim. Tingkatan 1. Okey. Apa contoh gangguan seksual secara lisan? Dia nak bisik. Okey. Saya tak boleh rasa. Bola. Kan? Okey. Dalam. Apa? Dalam ke dulu? Tahu. Okey. Terima kasih, Iman. Alright. Boys, girls. Contoh lisan. Okey. Orang lalu dalam tiba-tiba ada voice. Pipi. Okey. Adalah perkataan dia kan? Tapi kalau dalam perkataan itu sahaja dah dikategorikan sebagai gangguan. Ini belum lagi sebut alat sulit, sebut bentuk badan, yang itu tak boleh. So kalau ada, itu jadi satu kesalahan. Okey, boys. Kalau ada orang buat macam tu, ngejek kamu, tulis dekat Insta, tulis status dekat Teddy, kamu boleh mengadu kepada pihak kuasa yang kamu telah diganggu secara seksual. Okey, yang seterusnya fizikal. Fizikal ni saya katalah sentuhan. Apa lagi? Memang sentuhan lah kan. Apa lagi? Kalau takat jenuh, ada tak kena. Dia mesti ada sentuhan. Seterusnya visual. Visual, okey. Boys. Kadang-kadang kita ni, kalau kita punya social media, akan ada orang share macam-macam. Betul? Gambar-gambar tak senonoh. Tapi bila kamu gunakan gambar itu, kamu sebarkan pula, menjadi satu kesalahan. Girls, zaman AI sekarang ni, kamu kena hati-hati. Tolong siapa yang ada social media lepas ni, tolong delete semua gambar kamu. Hantar gambar kamu yang mengirik nampak tepi pun, tolong delete. Sebab apa? Sebab sekarang ini orang-orang jahat ini, dia boleh ambil gambar kamu, dia letakkan gambar orang lain, tubuh badan orang lain. Contoh, dia ambil muka A, CD lah dia kata. Okay? Dia letak pada gambar C, dan gambar C ni gambar yang tidak menutup aurat. Apa dia buat? Dia sebarkan. Ataupun dia bagi pada A, dia kata A, ini gambar kau. Kalau kau tak nak gambar ni tersebar, kau bayar ambil. Tak pun kau couple dengan aku. Okay? So kita ni, bila dah tengok gambar tu, apa kita kena buat? Kadang-kadang kita akan, apalah bayarlah. Sedangkan kita tahu bukan badan kita, hanya muka kita saja. Sebab teknologi sekarang, dulu Photoshop kan, dia hanya ambil gambar pada gambar stay saja. Gambar kita kat sekolah ambil terima anugerah terima sijil, itu je. Sekarang ini dia boleh buat gambar yang bergerak, video. Bayangkan. So kesan dia cukup mendalam. Benda yang ada dalam
internet ni kekal berapa lama? Kekal berapa lama? Selamanya. Selagi adanya server, selagi adanya dunia maya. Sebab itu kalau berlakulah apa-apa gambar yang tak senonoh, kena delete awal-awal. Orang simpan sampai anak cucu nanti. KD, cucu korang tengok, oh ni tok aku. Malu kan? Okey, yang seterusnya, gangguan seksual secara psikologi. Okey, cara dia macam mana? Dia gunakan psikologi kita. Dia betul lah, saya tak nak ajar lah, nanti korang ikut lah. Okey. Seterusnya bahasa. Bahasa kadang-kadang kita mencarut. Kita mencarut menggunakan bahasa orang lain. Kita orang Melayu, tapi kita sebut bahasa Cantonese. Bahasa Tamil. Kita panggil. Kita sebut. Saya tak sebut lah. Okey. So itu adalah gangguan dari sudut bahasa. Seterusnya, okey, bahasa isyarat. Ada juga bahasa isyarat. Kan, macam mana? Saya tak nak tunjuk. Kamu ngarut jadi. Okey, boleh? Ada soalan? Ke ada soalan lagi ni? Ada lagi ni? Okey, seterusnya. Ini di sekolah. Jenis-jenis yang banyak sekali di sekolah. Antaranya menulis, mempanggil atau mengedar bahan bukan pengajaran. Saya bila berceramah di sekolah menengah ni, saya tahu silibus kita sekolah menengah ni akan ada satu tajuk kan. Dulu sekolah menengah je, zaman saya tajuk tu akan diajar sains tingkatan 3. Tapi zaman sekarang rupanya darjah 5 pun dah belajar. Kan? Apa tajuk dia? Sistem pembiakan. Sistem reproduktif. So ramailah yang pandai melukis pula melukis yang bukan-bukan. So apa dia buat? Dia sebarkan gambar-gambar lukisan itu, kan? Dan dia sebarkan kepada lain dan bina. Sama juga. Jangan kata budak-budak perempuan sekarang tak reti sebut benda-benda tu. Semua reti dah sekarang. Okey, saya nampak ada orang ngantuk lah. Boleh tak diri sekejap? Okey, diri sekejap semua kali. Longgarkan otot-otot dan juga sendi-sendi kamu dulu. Okey. Alright, dah. Ada yang ngantuk lagi? Okey, duduk. Betulkan kursi tu dia duduk. Menghadap saya ni. Okey. Seterusnya, gangguan dari sudut jenaka. Itu apa lawak? Ada orang buat lawak pasal isu-isu yang tak sepatutnya. Macam-macam lah disebut. Baik lelaki, baik perempuan. Saya pernah jumpa masa saya sebelum saya pindah ke Terengganu ini, masa saya di Shah Alam, saya terlibat dengan JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okey, so ramai Jabatan Kebajikan Masyarakat ini dia akan kendalikan kes-kes jumadah, kes yang jadi calon, kes nakal-nakal budak-budak. So ada satu kes tu adik-adik, kita bawa kes itu kerana dia ni terlampau sangat. Okey, terlampau sangat dalam erti kata dia buat sesuatu itu memang umur baru 14.
tapi dah pandai benda-benda yang tak sepatutnya. Jadi kita bawa bagi kaunseling dan kita ada perintah mahkamah yang perlu kita ambil untuk kawal si budak-budak. Dan budak atau budak perempuan umur 14. Jangan kata umur 14-15 tak reti. Tak betul mata itu. Kadang-kadang kita tengok budak yang sekolah pun pandai bercakap tak? Betul tak? Ni kalau mana-mana yang ada adik-adik dia tengok apa kata adik keluar. Akan keluar segala maknanya. Kita nak sebut. Alright? Okay. So yang seterusnya ada isyarat. Isyarat luncah. Ada juga. Ini banyak sekolah kan? Macam-macam. Saya tak nak tunjuk lah. Malu saya. Okay? Yang seterusnya ejekan. Ejekan gelar-gelar. Yang ini pun dia akan jatuh sama ada seksual atau bully. Bully cyber pun dia silap-silap kalau bawah bully gaduh dia akan jadi bully fizikal. Okay, nanti kita akan segmen kedua kita akan cerita tentang bully pula. Okay, yang seterusnya kita tengok ada juga pengaruh daripada rakan sebaya. Pengaruh daripada orang yang lebih dewasa. Ada abang angkat, ada kakak angkat. Kadang-kadang kita terpengaruh dengan mereka. Ada yang kita panggil istilah dia grooming. Tahu tak grooming? Adik-adik, girls, tolong hati-hati kalau nak berkawan, nak kenal orang, bagi saya tak payahlah. Umur korang ni fokus kepada belajar saja. Okay? Dan dia ada penyakit benda ni penyakit mental. Ada orang yang dia tertarik dengan kanak-kanak. Okay? So apa dia buat? Dia akan jaga kamu, dia akan puji kamu, macam-macam lah. Okay? Itu diistilahkan sebagai grooming. Saya sekali lagi sekarang cerita kamu. Okay? Tapi kalau ada isu macam tu, tolong maklumkan kepada kaunseling. Kepada kaunseling boleh? Kamu berkawan di dalam media sosial, orang tu puji kamu, puji, bagi duit, bagi hadiah, sekali dia tak keluar. Kan? Hati-hati. Okey, seterusnya tawaran menawarkan ganjaran atau upah atas perilaku seksual. Ramai sekarang ni. Mungkin kamu berada di sekolah tak terlibat, tapi sahabat-sahabat kita yang berada di luar ataupun yang berada yang telah belajar di kolej, ada apa yang dipanggil khidmat ini. Mereka menawarkan kadang-kadang benda yang tak terfikir akal lah. Saya tak nak cerita lah kan? Tapi dia dibayar. Setiap kali dia buat macam ni, dia dibayar, dapat duit. Lepas tu ramai kadang-kadang ada orang kata tak payah belajar sebab boleh buat duit, jadi influencer. Kadang-kadang adik-adik, kita nak jadi influencer ni, jadilah influencer yang baik, ada budi pekerti. Jangan jadi influencer yang tak apa-apa, buat konten tak apa-apa, yang menyalahi agama, yang menyalahi budaya, yang menyalahi undang-undang. Ramai tak? Ramai. Dan ramai yang buat benda-benda ni adalah influencer yang bodoh. Saya cakap tu. Sebab kalau dia cerdik, dia takkan buat benda-benda yang tak sepatutnya. Kita jadikanlah contoh yang baik, influencer yang ada. Siapa? Yang masak-masak tu? Ayo Amin. Adik kata apa? Hello guys. Hi guys. What's up guys? Tengok konten dia. Okey. Tapi kalau konten buat prank, menjerit dekat kedai makan, pasu, lala kata prank. Yang hari itu pergi tarik tubuh orang, buat prank. So please,
kamu boleh popular, tapi kamu popular dengan kebencian dan nista orang, itu tak payah. Okey, seterusnya, okey, ada juga sentuhan, melakukan sentuhan yang berunsur seksual. Usap badan, pegang, tak payah. Kayak sakit ke? Especially girls, kalau ada sentuhan yang dilakukan oleh lain dan Tina, tolong berhati-hati. Terus buat report. Boy pun sama. Okey, boleh. Seterusnya, kemaluan. Memegang kemaluan sendiri di hadapan pelajar lain. Ini ada penyakit kali. Pasal-pasal nak tunjuk kat orang. Apa? Kan? Masing-masing dah ada simpannya. Nak tunjuk apa? Okey. Ada soalan sekarang? Kita tak soalan langsung ni. Boleh? Kalau banyak tak ada idea, dia dah tu. Okey, seterusnya faktor. Okey. Faktor kesalahan seksual ini biasanya adalah kita diberikan sebagai dua lah. Faktor dalaman dan faktor luaran. Faktor dalaman, faktor luaran apa dia? Faktor rakan sebaya. Kata tadi lah, kamu ni, kamu berkawan kan? Ada kawan kamu yang tak sekolah kat sini kan? 6 tahun bagi di sekolah rendah. Tiba-tiba kita berpisah kerana masing-masing bawa haluan. Ada yang masuk sekolah sama, ada yang masuk sekolah takfir, ada yang sekolah harian biasa. Jadi masing-masing perjalanan hidup berbeza, pendidikan pun berbeza. Jadi ada orang faham ini, ada orang faham itu. Jadi dia bawa lah unsur-unsur yang tak baik. So kita akan dapat daripada kawan-kawan kita ini. Kemudian dari media sosial. Ni, pengaruh media sosial ni. Sekarang ni banyak kes. Kes apa dia? Kes bunuh diri. Kes nak mencederakan diri sendiri. Ni kes yang contek tangan ni. Yang toreng tangan ni, ada tak? Mula-mula dia conteng dengan pen. Apa istilahnya sebagai bakul. Saya harap tak ada kat sekolah ni. Ada. Sudah. Itu masalah psikologi. Berapa ramai sekarang ni anak-anak muda 13, 14 yang dah henti dah. Kalau aku macam ni, baik tak payah hidup lah. Baik aku bunuh diri. Ada. Sebab apa? Sebab media sosial. Senang dia kata, tak boleh nak hadapi masalah ni, dah kita bunuh diri je lah senang. Tak ada lah. Mak ayah tak cara, adik-adik ke, putus cinta ke, bunuh diri. Jangan. Okay? Kemudian adakan teman lelaki dan atau teman wanita. Ini pun ada juga. Bila mana kita berkawan dengan orang yang lebih berusia. Adik-adik, tolong jangan bercinta. Sekarang ni ramai kan, dalam sekolah tak boleh bercinta, luar sekolah pun jangan bercinta. Nak bercinta kira nak kahwin nanti, cinta lah pakai nak lahir. Okay? Seterusnya, dalaman. Faktor gangguan seksual dalaman adalah kerana kurangnya pendidikan agama. Itu basic. Tapi ada juga orang yang kuat agama diuji, terlibat dengan isu-isu macam ni. Bukan orang lain belajar sekolah itu dan ini. Bukan itu apa? Macam-macam lah. Bukan dia tak pernah tak pakai tudung, pakai tudung. Apa lagi kau dia? Tapi kenapa buat? Mengandung anak luar nikah. Kenapa? Kenapa dan kenapa? Tak boleh kita nak kata. Sebab itu adalah faktor iman kita. Kalau iman kita tinggi, insyaAllah kita akan terhindar daripada perbuatan bukan. Tapi kalau iman kita sosok, habis jahanam kita. Betul tak? Betul tak? Okey, seterusnya kurang perhatian daripada sekeliling. Nak kaya perhatian, nak main.
influencer kita masa dia jadi lelaki tak ada orang kata dia, kan? Tapi bila dia jadi influencer, dia ubah pemakaian dia dipakai wanita sikit-sikit. Kalau dulu dia tak ada kawan pun, dia punya followers dia sendu sangat. Tapi bila dia tukar personality, dia jadi lembut, dia pakai macam perempuan, dia buatlah Mokri ataupun apa kita panggil berani, maka dia punya influence, dia punya followers dia dah meningkat naik ratus ribu malah juta. Sebenarnya orang yang mana like page-page macam tu, sebenarnya korang juga ada saham. Ada saham maksiat yang dia buat. Sebab orang-orang macam ni, bila dia tengok ramai orang suka dia, orang sokong dia, dia lagi nak buat. So kita kena boycott lah mereka ni. Kalau kita dah like dia orang, dah follow dia orang, tolong unfollow dia orang. Sebab we have to give signal to them bahawa apa yang dia buat itu tak betul. Jadi kalau kita follow dia orang, maksudnya saham pun ada. Okey? Sebab dia orang ni memang nakkan perhatian saja. Nothing more than that. Alright, seterusnya kesai. Kita tengok kesai. For sure, psikologi. Ada tak orang yang kena gangguan seksual ni, dia lebih hidup, dia bersemangat? Ada tak? Ada tak? Tak ada. Ni yang couple-couple sebelum ni, kononnya dia nak berkouple sebab nak ada idola, ada pembakar semangat, nak sama-sama belajar, nak sama-sama skor SPM, sebab nanti nak masuk universiti sama-sama. Tiba-tiba seorang dapat universiti UKM, seorang dapat universiti Utara Malaysia, berpisah. Umur-umurnya dia jaga jodoh orang. Kan? Lepas tu orang aku mula stres. Tak guna aku hidup. Mati lebih baik dia. Okey. Seterusnya ada juga kesan dia kepada emosi. Orang yang diganggu secara seksual ini, emosi dia cukup terganggu. Sebab itu dari psikologi, kadang-kadang kami lah sebagai ibu bapa ni, kalau tengok anak-anak tiba-tiba malam-malam dia mengacau, dia tak tidur enak, maksudnya biasanya mereka ni ada gangguan. Sama ada gangguan secara rohani atau jasmani atau spiritual. So mesti ada. Sebab orang yang relax ini, yang tenang ini, dia akan tidur relax, dia 4 jam, 5 jam tidur dengan cantik, dengan baik, tak ada orang ganggu. Tapi kalau orang yang diganggu psikologi dan emosinya, dia takkan boleh tidur dengan nyenyak. Ini yang ada semua ni, semuanya tak diganggu lagi yang boleh tidur ni. Ni yang kalau yang tu dah tertidur semua ni, semuanya happy je. Betul? Betul. Okey, ada soalan? Yes, brother. Mari sini. Okey, nama tingkatan. Danish. Okey, tingkatan 1. Soalan? Okey. Nanti kita tengok itu. Soalan dia, apa yang akan berlaku dan terjadi sekiranya seorang yang buat gangguan tu? Okey? Nanti kita tengok. Okey, next. Next pembelajaran juga akan mengalami masalah pembelajaran. Tak ada orang yang berjaya, yang boleh skor kerana dia diganggu. Membongkar saja. Jangan kata lebih semangat bila ada couple, tak payah. Tak akan ada ni. Apa yang berlaku lebih teruk lagi. Silap-silap ada bulan kita tahu BFF kita pula suka crush kita. Dah tak pasal-pasal bergaduh dengan BFF.
berlaku ketidakamanan di sekolah dan juga kesihatan fizikal dan mental terjejas. Ini saya. Tak ada siapa yang akan kata gangguan seksual ini membawa rahmat dan juga keselesaan pada hidup. Tak ada. Yang ada semuanya adalah perkara yang tak elok. Okey, hukuman. Yang tidak nanti ini. Hukuman Seksyen 377 Kanun Keseksaan kalau melanggar kesopanan. Kesopanan ini maksudnya dibuat tadi lah. Isyarat ucap, dia berpenampilan yang tak senonoh. Apa hukuman dia? Mana-mana orang yang melakukan atau bersubahat melakukan mencuba mendapat supaya oleh mana-mana orang apa-apa perbuatan kerusakan apa dengan orang lain di tempat awam atau tempat persendirian, hendaklah diseksa dengan penjara selama tempoh boleh sampai 2 tahun. So kalau yang bawah umur 18, hukumannya macam mana? Dia akan ditukarkan sekolah ke sekolah negeri judi, ataupun sekolah dekat belum masuk di neraka sekolah jubana perempuan. Bolehlah jumpa siapa? Jumpa siapa? Apa nama dia? Aku dah. Apa lagi? Kota. Sini ada ke? Ada dalam kota sini? Kapal ada kapal? Ada kapal kat sini? Air kausa ada tak? Sekolah ada? Ada? Okey. Yang seterusnya Seksyen 377 I merangsang kanak-kanak untuk melakukan kelukaan melampau. Ini orang dewasa, orang lain yang gunakan kanak-kanak itu. Apa hukumannya? Hukuman penjara boleh sampai 5 tahun dan juga sebat. Bukan kecil-kecil itu hukuman tau. Tak seronok tau untuk jaga. Nanti satu hari orang tolong buat apa kita panggil rombongan ke penjara. Tengok macam mana hukuman sebab dilaksanakan. Baru orang tahu lagi tidak. Yes, alright. Budak-budak buat dewasa sama je. Dia tidak mengenal erti perbezaan umur. As long as kejadian kelakuan jenayah itu dilakukan, jadi hukuman dia tengok lah. Kalau kanak-kanak penjara dihantar pergi negeri. Kalau orang dewasa penjara lah, adalah kakak super, penjara penuh, penjara penuh, semua tu lah. Okey, seterusnya Seksyen 509 perkataan atau syarat yang dimasukkan dengan menaikkan hukuman dia penjara boleh sampai 5 tahun atau dengan denda atau dengan kedua-duanya. Yang ini menggunakan perkataan atau isyarat. Tak kira lah live ke rakaman ke, as long as boleh dibuktikan jenayah ini, maka akan disabitkan kesalahan. Okey. Yang terakhir, Seksyen 14 Akta Kesalahan Seksual, amal seksual fizikal penjara tidak lebih 20 tahun dan boleh juga dihukum dengan hukuman sebat. Ini kita tak tengok pada isu kejadian rokok lah. Dalam kesalahan rokok, Seksyen 37 di bawah keseksaan penjara dan sebat 10 tahun. Ini amal seksual saja. Ini gangguan saja. Gangguan pun boleh sampai 10 tahun. Jadi adik-adik, kalau rasa gatal sangat, gelenyang sangat, tolonglah bawa bertaubat. Belum masanya lagi. Pergi mengaji lah, baca Quran, buat benda yang berfaedah. Jangan nak gatal, jangan nak bergada-gada. Okey, ada tak? Next. Seksyen 15, amal seksual bukan fizikal tidak lebih 10 tahun atau denda tidak lebih 20,000
Okey, ini dalam bukan fizikal. Okey, so yang ini saya punya sosial media saya. Boleh follow saya punya TikTok Boxang Official, BOKZANG Official, OFFICIAL. Satu perkataan, Boxang Official. So nanti boleh like. Pada orang like tak apa-apa tu, baik like lah. Orang-orang ataupun influencer yang berfaedah. Kan apa nak follow benda yang panjang dunia semata-mata kan. Cari tempat yang berfaedah. Okay, so saya ada Insta, saya ada TikTok, saya ada Facebook dan juga YouTube. Hari ini ceramah boleh tengok dekat YouTube nanti, Boxang Official juga. Kita ada lah. Siapa yang datang ke depan dari itu ada. Okay, boleh? So, girls, ada soalan?